Explain Blue Ocean ini istilah yang mana business strategi. Ada satu trainer bisnes ni dia kata ramai orang dia buat bisnes ataupun dia buat training ni adalah dia ni red ocean. So dekat sini, bila kita kat sini, dia banyak tau. Dia macam ikan banyak kat sini, tapi dalam masa yang sama ramai orang kata nelayan, banyak orang yang tangkap dekat sini. So berdarah, maksudnya berebut. Maksudnya ramai orang sangat dekat sini. Nak cakap apa, banyak trainer-trainer kat sini. So kita terpaksa bersaing. Dan kalau kita baru, orang akan macam alah dia ni baru je ni, baik cari orang yang dah lama. So while Blue Ocean ni adalah dia banyak ikan, malah ikan besar-besar pun banyak. So dalam masa yang sama tapi tak ramai orang sangat. Faham? So jadi kenapa saya panggil Blue Ocean ni, sebab kalau anda dah memang berpengalaman, expert dan sebagainya, okey. Kan? Tapi kalau kita baru, kita boleh gunakan Blue Ocean Strategy, which is yang pertama. Tadi saya tunjuk contoh tadi, tuan-puan boleh relate kan. Yang pertama adalah biasa trainer dia kan, dia ada usup. Dia ada unique selling outstanding proposition. Kalau tak faham usup tu apa, ingat je unik. Anda ada unik. Yang mana, sebagai contoh trainer lain ajar matematik, buat latih tubi, tip, trik. Anda ada, contoh tadi, anda ada aktiviti, anda ada cara lain. Tapi cara tu pun membantu pelajar. Orang lain, Ustaz, ramai tak ajar mengaji Ustaz? Ramai coach. Ramai. Ramai kan? Saya tengok masa PKP memang macam lagi naik kan. So jadi that's why kita boleh ikut strategi ni. Pertama, kita ada keunikan yang berbanding orang lain. Dan keunikan ni mesti diperlukan. Dia jangan kita buat unik-unik tapi orang tak nak. Orang kata terciduk nanti. Kita kena test dulu. Buat benda ni ada orang nak ke tak? Macam tak ada je. Okey, tak apa, ubah sikit. Okay, yang kedua adalah kita fokus. Kalau sini contoh dia kata ramai cakap okey boleh mengajar ni semua, tapi kita fokus one big problem. Dan kita ada instant. Kita boleh nampak benda tu mungkin satu benda yang kecil kan, dia masalah besar, tapi kita boleh terus bagi instant result dengan cara teknik kita. Kita boleh nampak terus result tu masa tu juga. Kalau dapat masa program lagi bagus. Boleh. Jangan tunggu lepas program. Lepas program kita tak dapat dia punya feedback tu. So that's why saya cakap dia tak semestinya besar instant result ni. Dia small tapi macam tadi dia satu benda yang kita boleh measure. Kalau tak faham tanya. It's okay, tanya je. Jangan bila tuan-puan tanya, bukan tuan-puan tak pandai tau. Maksudnya tuan-puan pandai. Tapi tuan-puan nak tahu lebih. 3 spesifik target. Spesifik target audience. Kalau ramai sangat kat sini, cuba tengok.
adakah mereka ni target audiens yang sama? So, kenapa nak terjun juga kat situ? Baik kita bina audiens kita sendiri ataupun kita cari audiens kita sendiri. Organisasi, kumpulan. Ni kalau Ustaz Azizul ni saya macam kami pernah buat program untuk staff-staff PDRM mengaji. Kita bukan buat program je, kita buat kelas lah. Kan? So orang lain semua kat public, okey tak apalah. Kita buat juga public tapi dalam masa sama kita masuk juga organisasi. Ramai banyak. Kalau dia nampak solution, ramai je organisasi ke company ke kan. Yang mungkin dia nak staff dia belajar juga. Ini untuk semua Anda boleh relatekan dengan anda punya topik lah. Kan? Yang keempat adalah location based. Mungkin anda cari ni, saya relate dengan saya dulu. Masa awal-awal saya buat program, saya tak pernah buat program public. Ni kami dulu, Ifitah. Masa tu saya dengan Ustaz Arif. So, kami tak pernah buat program tapi kami biasa jadi PC program. Masa tu dekat Shah Alam. So, kita ulang alik daripada Seremban ke Shah Alam tiap-tiap hari naik motor. Kan? So, kemudian trainer tu dia bagi cadangan lah. Ustaz juga kan, dia kata kenapa tak buatlah dekat Seremban, sebab mungkin dia nampak kami tak tahulah, dia nampak something, dia siap, dia bagi cadangan, why don't korang buat dekat Seremban. Masa tu Seremban tak famous, tak ada sangat program-program macam tu. So once kita buat kat Seremban, tiba-tiba 100 lebih pendaftaran. Sampai kita tak sangka, memang orang kata masa tu dengan tak bersedianya dan sebagainya, sebab kita tak expect lah lebih. Tiba-tiba first program, tiba-tiba 100 lebih daftar kan. So jadi sebab apa? Sebab salah satunya adalah dekat lokasi kat situ tak ada program. Tak ada program macam tu. Masa tu nama program kami Motivasi Al-Quran. Tahun 2012. Lepas tu kita buat dengan anak-anak staf bank negara. Lagi lah hot kan. So jadi dekat situ banyak sebenarnya market. So kita bergantung, kalau kita ni seorang, dua orang, kita cari market yang macam tu. Kemudian platform ni online ataupun kalau offline, you ada tak platform yang mana-mana yang kita boleh gunakan? Kan, mungkin kita menumpang platform orang kan. So kita bekerjasama ke kan. Tapi tu next lah. Tapi nak cakap dekat sini, platform ni adalah you nak main game online. Kalau online tu dekat platform apa kan. Kalau offline kita nak gunakan platform apa. So kita dah tengok ramai orang gunakan platform ni, tapi platform ni orang tak guna sangat atau tak ada. So kita mungkin boleh try dulu kat situ. Kalau nampak okey, then baru kita kembangkan. Yang seterusnya, dapat Sofa? Kalau dapat, tunjuk dapat. Okey. Yang ketujuh. Yang keenam. Yang keenam ni adalah teknologi base. Maksudnya apa? Maksudnya orang lain semua mengajar benda yang sama, yang macam kita nak ajar, tapi kita embed teknologi. Contoh macam simple, gamification kan. Masa PMC kita ada ajar buat gamification kan. So macam ini juga kami dijemput oleh pensyarah college community untuk berkongsi. Kita tak buat apa-apa proposal pun, tapi macam mana dia dapat? Dari educational content tu. Dia jumpa, dia tanya boleh tak buat untuk pensyarah-pensyarah macam mana nak menjalankan kelas online kan. So jadi sebab apa? Sebab kita ada teknologi dekat situ kan. Bukan teknologi advance pun kan, biasa-biasa je. Tapi kalau anda ada advance, lagi power lah. Anda ada AR, VR, VR, TR, apa benda tu kan. Yang ketujuh saya sambung sini, collaboration.
Ini strategi yang kami paling sukalah, collaboration. Sebab kita tahu dengan collaboration ni kita akan dapat menyatukan strength-strength yang berbeza. Ada orang dia strength kat sini, ada orang strength kat sini. So kita collaborate. Ada orang dia dah ada audience dia, kita dah ada audience, kita collaborate. So ini kami sukalah. Tapi mungkin ada orang dia tak minat sangat collaborate ni. So kita kerjasama. So kita kerjasama dengan surau, kita kerjasama dengan sekolah, kita kerjasama dengan company, kan? Kita kerjasama dengan ketua kampung. Itu paling mudah kalau kita ni memang seorang-seorang kan. Kita kerjasama je. Kan? Kerjasama ni nak dekat PRU betul. Pergi Usha YB tu. Banyaklah. Mungkin anda boleh buat beberapa projek. Bukan kita nak cakap pasal politik pun. Kita fokus pada kita punya bidang lah. Contoh, YB nak tak kami bantu anak-anak dekat sini. YB boleh tak kita bantu kat sini untuk celik Al-Quran. Ramai orang dekat kampung ni mungkin nak belajar kan. So jadi diorang ada bajet. Tambah-tambah PRU kan. Okay, so kita menggunakan kesempatan. Kita bukanlah mengambil kesempatan, tapi kita fokus lah. Objektif kita nak bantu orang apa. Jangan asalkan jangan terlibat dengan rasuah ke apa semua tu. Tak payahlah kan. Dan kalau saya macam mana nak cakap mah? Saya fokus nak bantu orang lah. Parti tu, yes kita ada apa yang kita undi, betul. Tapi fokus kita nak bantu orang. Kita bantu orang lah. Yang ke-8 adalah, last but not least adalah trending. So apa yang menjadi trending pada masa tu, kita ambil ataupun kita tambah. Kita tambah dalam program kita sedia ada. Faham? So contohlah trending ni contoh macam contohnya orang yang ajar TikTok. TikTok tengah naik. So kita ajar buat TikTok untuk pendidik. Kan? Contoh Shopee. Oh Shopee tengah naik. Oh kita ajar orang macam mana nak menjual di Shopee. Ataupun satu lagi adalah kita memang dah ada program kita tambah je benda-benda yang berkaitan tadi. Contoh macam saya nak ajar sejarahan. Saya nak ajar sejarah. Sekarang trending tengah Mak Kilau. So saya ajarlah. Program saya adalah bagaimana kita nak belajar SPM dengan menggunakan filem Mak Kilau. Contoh. Kan? So saya dipanggil strategi dia strategi menumpang ombak. Kan? Saya tumbang trend lah. Okey, so dalam ke-8 ni ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, anda nak pilih yang mana? Dia boleh ambil satu ataupun boleh ambil beberapa lah. Janganlah ambil semua pula kan. Anda nak buat mana dulu? Untuk training canvas tadi, tengok balik training canvas. Kan? Tengok balik tadi kelebihan dengan keunikan tadi. Cuba masukkan. Anda nak masuk yang mana?